Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Detik Perpaduan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Detik Perpaduan ini terdapat pada muka surat 74 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menceritakan 6 perkara mengenai detik perpaduan yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Kedua, menghasilkan 4 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif mengenai detik perpaduan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menceritakan 6 perkara mengenai detik perpaduan yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Kedua, murid berjaya menulis 4 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif mengenai detik perpaduan. Murid-murid, apakah keistimewaan budaya masyarakat Malaysia? Ya, bagus. Di negara kita terdapat pelbagai keistimewaan budaya masyarakat di negara ini, iaitu pelbagai masyarakat di negara kita mengamalkan kebudayaan yang sangat unik dan berbeza. Antaranya di situ kebudayaan dari aspek pakaian. Lihat di situ adanya pakaian tradisional bagi masyarakat dan etnik di negara kita. Antaranya pakaian baju Melayu, pakaian baju kurung, ciongsam, sari, doti dan juga beberapa pakaian bagi etnik di Sabah dan Sarawak. Selain itu, kita juga mempunyai kepelbagaian tarian tradisional di negara kita, iaitu dapatlah kita lihat antaranya tarian zapin, tarian singa, serta tarian klasik Bharatanatyam. Seterusnya, kita juga mempunyai kepelbagaian makanan tradisional mengikut kaum masing-masing, antaranya roti canai, nasi lemak, char kway teow dan juga ayam pansuh, iaitu masakan yang dimasak di dalam buluh. Dan makanan ini sangat popular di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bersyukur dan berbangga kerana terdapat kepelbagaian budaya dan seni warisan di negara kita. Dan generasi muda perlulah memelihara keunikan kebudayaan masyarakat di negara ini pada masa akan datang. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat pada gambar ini. Baiklah murid-murid, maklumat ini mengenai Cikgu Julia dan murid-muridnya di dalam bilik tayangan. Di situ, mereka menonton video dan berbincang tentang video tersebut. Oleh itu, dapatlah kita fahami dalam gambar yang pertama dan yang kedua ini sudah pun dijelaskan, iaitu detik perpaduan berlaku
apabila masyarakat berbilang kaum bersama-sama meraihkan perayaan sesuatu kaum. Contohnya, di majlis rumah terbuka Aidilfitri. Kita lihat gambar yang ketiga pula di situ. Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan gambar tersebut ya dengan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat. Oleh itu kita lihat ya maklumat yang Cikgu Afan sediakan di situ. Aktiviti kemasyarakatan yang terdiri daripada rakyat pelbagai kaum seperti bergotong royong agar dapat memupuk perpaduan kaum dan menjadikan persekitaran lebih bersih. Itulah cadangan ataupun maklumat yang sesuai. Jadi sini Cikgu Afan sudah pun menyatakan di situ maklumat tersuratnya iaitu aktiviti kemasyarakatan yang terdiri daripada rakyat pelbagai kaum. Itu merupakan maklumat tersurat. Tersiratnya apa? Tersiratnya di situ iaitu dapat memupuk perpaduan kaum dan menjadikan persekitaran lebih bersih. Maklumat tersurat ini diterangkan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu agar. Seterusnya kita lihat gambar yang keempat pula di situ. Aktiviti kawalan keselamatan pada waktu malam disertai oleh penduduk pelbagai kaum bagi menjamin keselamatan di kawasan perumahan. Dalam gambar ini ada juga maklumat tersurat iaitu aktiviti kawalan keselamatan pada waktu malam disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Itu merupakan maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini dijelaskan ataupun diterangkan lagi dengan menggunakan apa? Bagus, dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu bagi. Maka kata hubung bagi ini menerangkan maklumat tersurat, maka tersiratnya iaitu menjamin keselamatan di kawasan perumahan. Maka menjamin keselamatan di kawasan perumahan ini merupakan maklumat tersirat. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat bagi gambar yang ketiga dan yang keempat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat bagi gambar yang kelima dan yang keenam. Kita lihat gambar yang kelima terlebih dahulu, iaitu setiap pasukan mestilah terdiri daripada pemain berbilang kaum sewaktu bertanding dalam acara sukan agar dapat mewujudkan kerjasama yang erat antara satu sama lain. Jadi di sini, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan contoh maklumat tersuratnya di situ iaitu setiap pasukan mestilah terdiri daripada pemain berbilang kaum sewaktu bertanding dalam acara sukan. Itu merupakan maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini dijelaskan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu agar. Maka di sini kata hubung keterangan agar ini menjelaskan maklumat tersurat tadi iaitu untuk mendapatkan maklumat tersirat. Maklumat tersiratnya apa? Iaitu dapat mewujudkan kerjasama yang erat antara satu sama lain. Seterusnya kita lihat gambar yang keenam pula. Masyarakat berbilang kaum perlu memberikan sokongan padu kepada para pemain yang bertanding agar martabat Malaysia dapat diangkat di persada dunia. Maka di sini dalam gambar yang keenam ini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyediakan maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersuratnya tadi iaitu masyarakat berbilang kaum perlu memberikan sokongan padu kepada para pemain yang bertanding. Maklumat tersurat ini dijelaskan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu agar. Agar apa? Maka di sini kata hubung keterangan agar ini menjelaskan maklumat tersurat tadi
untuk mendapatkan maklumat tersirat. Maka maklumat tersiratnya iaitu martabat Malaysia dapat diangkat di persada dunia. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat pada gambar yang kelima dan yang keenam ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat pada gambar ke-7 dan yang ke-8 ini. Oleh itu, kita lihat gambar yang ke-7 terlebih dahulu iaitu sekumpulan murid yang terdiri daripada murid pelbagai kaum iaitu murid Melayu, Cina dan India. Oleh itu, maklumat tersuratnya Cikgu Afan sudah sediakan di situ berserta dengan maklumat tersirat. Oleh itu, mari kita sama-sama membacanya. Murid yang belajar di dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai kaum di sekolah rendah adalah untuk memupuk jati diri rakyat Malaysia sejak kecil lagi. Oleh itu, dapatlah kita fahami bahawa maklumat tersuratnya ada di situ yang cikgu nyatakan pada awal-awal iaitu murid yang belajar di dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai kaum di sekolah rendah. Itulah maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini Cikgu Afan sudah pun jelaskan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Jadi di sini alasannya memupuk jati diri rakyat Malaysia sejak kecil lagi. Alasan ini merupakan maklumat tersirat. Pandai. Seterusnya kita lihat gambar yang ke-8 pula. Gambar yang ke-8 ini menunjukkan sekumpulan murid yang sedang mengadakan persembahan tarian tradisional. Oleh itu kita lihat maklumat tersurat dan tersiratnya dalam kotak yang berwarna oranye itu. Aktiviti kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum seperti tarian tradisional dilaksanakan bagi mengenali dan menghargai keunikan seni warisan budaya kita. Oleh itu, dapatlah kita fahami bahawa maklumat tersuratnya iaitu aktiviti kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum seperti tarian tradisional dilaksanakan. Itu merupakan maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini Cikgu Afan sudah pun jelaskan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu bagi. Bagi apa? Mestilah ada alasannya yang sesuai iaitu mengenali dan menghargai keunikan seni warisan budaya kita. Itulah alasannya. Alasan ini merupakan maklumat tersirat. Pandai. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan gambar yang ke-7 dan yang ke-8 ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog Cikgu Julia dan Farisha mengenai tayangan video detik perpaduan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, kita lihat di sini ada dua watak iaitu watak Cikgu Julia dan Farisha. Mereka ini sedang menonton tayangan video detik perpaduan. Oleh itu, Cikgu Julia telah bertanya kepada Farisha untuk menjelaskan maklumat yang ditontonnya. Oleh itu, mari ikut cikgu untuk mengujarkan dialog bagi kedua-dua watak ini. Dan Cikgu Afan sudah pun memberikan cadangan dan juga jawapan iaitu respons yang sesuai diberikan oleh Farisha terhadap soalan yang diajukan oleh Cikgu Julia. Farisha, ceritakan kisah detik perpaduan di Malaysia yang kamu tonton kepada kawan-kawan. Kisah detik perpaduan ini mengenai pelbagai aktiviti dan program yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Mengapakah kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid? Kita perlu memupuk perpaduan
kerana dapat memupuk jati diri rakyat Malaysia sejak kecil lagi. Apakah aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling kamu selain yang kamu tonton dalam video? Selain aktiviti perpaduan dalam video, tuan rumah mengadakan majlis perkahwinan yang menjemput para tetamu pelbagai kaum hadir bagi mengeratkan silaturahim. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang diujarkan oleh Cikgu Julia serta Farisha di sini. Kini tiba masanya murid perlu menjawab soalan yang dinyatakan dalam teks dialog di sebelah ini. Sila rujuk slide aktiviti 1 tadi untuk mendapatkan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, tugasan ini amat mudah ya. Murid-murid perlulah melengkapkan jawapan bagi watak Farisha, iaitu jawapan ini merujuk kepada ayat tanya yang diujarkan ataupun yang ditanya oleh Cikgu Julia. Maka di sini murid perlulah merujuk slide aktiviti 1 tadi yang kita bincangkan ya bersama-sama tadi mengenai ke-88 gambar untuk apa? Untuk mendapatkan jawapannya lah di sini. Jadi di sini murid perlu lengkapkanlah ayat ataupun jawapan bagi watak Farisha ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.